Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas pendidikan Islam, minggu lepas kita dah buat secara atas talian, minggu ni kita offline pula ataupun tak segera. Minggu depan insyaAllah kita online balik. Baik, untuk kita mulakan kelas hari ini, saya nak kita semua sama-sama mulakan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, kita akan mulakan kelas insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini untuk pendidikan Islam tahun 6 kita teruskan lagi dengan bidang akidah. Minggu lepas kita tengok apa itu pengertian nama Allah Al-Hasib. Kita tengok macam mana, kenapa kita perlu meyakini nama Allah Al-Hasib. Apakah bukti kita perlu yakin kan pada nama Allah Al-Hasib ini, dan juga kita tengok dalil yang berkaitan dengan nama Allah Al-Hasib. Jadi minggu ni kita nak tengok benda lain yang lebih lanjut lah. InsyaAllah kita akan tengok pelajaran 8 unit 1 akidah, iaitu tajuknya nama Allah Al-Hasib. Ingat tak apa pengertian nama Allah Al-Hasib? Allah Maha menghitung apa? Setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik atau buruk, di setiap masa ataupun di setiap tempat. Ingat tu. Baik, sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak kita tengok video sama-sama. Tengok video dulu. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Al-Hasib artinya maha memperhitungkan, segala sesuatu diciptakan dan diperhitungkan dengan perhitungan yang sangat teliti, dengan perhitungan yang sangat tepat dan sempurna. Setiap sesuatu diciptakan dan dijadikan di dalam perhitungannya dengan
kan video tadi. Okey, daripada video tadi, Ustazah nak tanya. Ustazah nak tanya apa yang awak faham daripada video tadi? Ya? Ya, betul. Daripada video tersebut, kita sebutkan kembali pengertian apa itu nama Allah Al-Hasib. Seperti sebut tadi, kalau tadi tu Indonesia lah. Kalau Melayu kita, macam saya sebut tadi, pengertian nama Allah Al-Hasib ialah Allah itu maha menghitung. Hitung apa? Setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun buruk. Tak kiralah di masa mana pun dan di mana jua kita berada. Kan? Di mana jua kita berada, sejelas-jelasnya. Kenapa jelas? Sebab apa? Amalan yang dihitung itu akan dibawa, akan membawa kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka di akhirat kelak. Jadi, Ustazah nak tanya, Ustazah sebut pengertian. Nasyid tadi pun dah sebut pengertian. Boleh tak Ustazah nak minta awak senaraikan contoh-contoh apakah amalan kita diperhitungkan? Banyak kan? Banyak. Okay, Ustazah bagi contoh. Awak boleh sebutkan contoh-contoh tu, nanti cakap dekat keluarga kat rumah. Kongsi dengan adik-adik, kongsi dengan mak ayah. Yang tak kongsi dengan kakak abang. Contohnya ialah kamu solat 5 waktu, amalan kamu dihitung. Itu amalan baik. Kamu mencuri, amalan kamu dihitung. Itu merupakan amalan buruk. Itu dah contohlah, contoh-contoh mudah. Baik, jadi pada hari ini kita akan sambung pembelajaran pada minggu lepas. Itu satu daripada 99 nama Allah, itu Al-Hasib. Itu Allah Maha Menghitung. Kita akan tengok. Untuk bahagian satu, Ustazah nak kita tengok apakah kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Kita tengok apakah kesan kita yakin dengan nama Allah. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Ataupun kesan kita yakin dengan nama Allah Al-Hasib. Ada banyak. Saya senaraikan di sini ada 6. Kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Yang pertama. Kita tengok yang pertama. Okey. Yang pertama, kita tengok daripada kanan. Kita tengok daripada kanan. Menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Bila kita yakin nama Allah nama Allah Al-Hasib, Allah itu Maha Menghitung, kita akan hargai masa dengan melakukan perkara yang berfaedah. Sebab apa? Kita nakkah Allah catat amalan kita, amalan yang buruk? Kita nakkah Allah catat amalan kita, amalan yang sia-sia? Tak mau kan? Jadi bila kita beriman, bila kita yakin dengan nama Allah Al-Hasib, maka kita akan cenderungkan diri kita untuk penuhi masa kita dengan perkara berfaedah. Contoh, belajar. Yang kedua, tolong mak ayah. Lagi apa? Lagi macam-macam lagi perkara-perkara yang berfaedah. Tolong mak ayah masak, belajar masak. Lagi apa? Tolong adik-adik buat kerja, tolong kakak buat tu, tolong kakak buat ni. Dan kalau boleh hindari perkara-perkara yang melalaikan. Contohnya, main game. Tengok YouTube. Nak tengok YouTube boleh, nak main game boleh. Tapi dalam masa yang sama perlulah melakukan perkara-perkara baik yang lain supaya kita jadikan amalan yang main game tadi tu sebagai amalan sampingan sahaja. Faham kan? Baik, seterusnya yang kedua. Bersegera melakukan amalan kebaikan. Okay, contoh mudah, bersegera melakukan amalan kebaikan. Kalau kita duduk kat rumah, yang tengah PKP ni memang duduk rumah lah, tak keluar kan. Dengar je azan, terus solat. Kan? Tak payah dengar azan, lah tunggu Ustaz 10 minit nak main game dulu. Nak tengok YouTube ni Ustaz sikit dia nak habis dah. Kak Bukit Aisyah ni nak habis dah, dia nak naik berat dah. Macam tu, contoh lah kan, contoh. Tak boleh lah, kita segerakan dulu apakah kewajipan kita. Kita segerakan dulu kewajipan kita. Apa yang penting? Allah lebih penting ke game lagi penting ke Kak Bukit Aisyah lagi penting? Kan? Allah lebih penting daripada semua-semua tu. Itu contoh kalau solat. Kalau contoh mak ayah pula, mak minta kakak, Syifa, Nawal, tolong katkan Zat nak hujan tu. Kan Citra sekarang kan makin duk hujan je kan. Ataupun sidai kain ke, basuh kain ke. Kita Sat mak, nak habis sikit gini, game Candy Crush ni nak habis dah. Tak boleh. Tak boleh teruslah. Bangun, jom, bangun. Ya mak, mana kain tu Sat nak sangkut. Macam itulah lebih kurang. Kita segerakan melakukan amalan kebaikan. Jangan lengah-lengah. Sebab apa? Sebab lagi kita lengah, kita tak ada lah orang kata tak dapat benefit ke, dapat kekurangan apa, tak. Cumanya kebaikan yang kita dapat tu lambat lah. Macam tu juga kalau kita minta doa kepada Allah, ya Allah bagilah aku cemerlang. Tapi kita sendiri ni amalan yang Allah suruh buat kita lambat-lambat kan. Kita lengah-lengah kan. Macam mana kita nak Allah kabulkan doa kita secepat tu kan. Macam tu lah contoh dia. Seterusnya, yang ketiga, membanyakkan amalan. Membanyakkan amalan ni maksudnya awak bukan sahaja fokuskan diri awak solat 5 waktu. Tu je lah kan amalan yang boleh kita senang kita kata
Solat 5 waktu lah, itu amalan wajib kita, baca Quran dan sebagainya. Tapi untuk membanyakkan amalan apa kita kena buat? Solat sunat kan, baca Quran tu kena buat tu. InsyaAllah lah kalau cubalah jadi yang terbaik kan. Bacakan banyak lagi muka surat Quran tu kan. Kalau sebelum ni duk baca hari Jumaat je baca Yasin. Lah ni hari-hari baca Quran. Macam tu. Lagi apa lagi contoh amalan yang lain? Tolong mak ayah banyakkan amalan yang baik. Kan? Lepas tu menderma kan, sekarang ni kan banyak, kita ada banyak sangat-sangat masalah. Orang kata alam COVID-19 ni dan sebagainya, dan sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa COVID ataupun penyakit-penyakit para pesakit yang mengalami kesakitan sekarang kan. Kita sedekah, kita tahu. Dari amalan yang lain ni apa macam-macam. Duduk kat rumah kan, duduk main Instagram, Twitter, Facebook tu, kongsi perkara yang baik-baik. Jangan duduk kongsi, ni hari ni nak kongsi kata ni Zija menang. Kongsi tak apalah. Tapi kongsikan perkara-perkara yang berfaedah, yang boleh bagi ilmu pada kawan-kawan, yang boleh bagi kita saham akhirat insyaAllah. Seterusnya, hidup disayangi Allah. Hidup kita akan disayangi Allah lah bila kita yakin nama Allah Al-Hasib. Kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib ni kan. Kita dah buat tu, kita hargai masa dengan berfaedah, kita segera melakukan amalan kebaikan, kita memperbanyakkan amalan, maka hidup kita akan disenangi Allah lah. Kenapa? Sebab kita dah buat benda-benda yang baik. Kita dah buat benda-benda yang baik. Jadi benda tu menyenangkan Allah, maka Allah pun senang dengan kita. Macam tu. Mudah. Seterusnya yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian. Maksudnya tak ada lah. Hari ni makan, semalam makan nasi Arab, lauk kambing. Hari ni makan bihun sup je kan. Bihun sup pun tak ada isi tak ada ayam, tak ada apa, ada sup je. Ada sup dengan bihun je. Lepas tu kicap sikit. Tak sedap lah lauk ni, tak mau makan lah. Malam sedap lagi. Pondok tahu ni tak boleh lah macam tu kan. Tak boleh lah macam tu, kita sentiasa bersyukur. Ada makanan tu pun kita dah bersyukur. Contoh ada kelas hari ni, awak bangun hari ni kan, bernafas hari ni, nak masuk kelas PDPR ni pun, itu merupakan satu rezeki untuk awak. Jadi kita kena bersyukurlah setiap apa yang Allah bagi dekat kita, tak kira lah kecil atau besar, kita kena bersyukur dengan pemberian Allah. Seterusnya yang terakhir, meninggalkan maksiat. Maksiat ni apa? Maksiat ni macam-macam lah. Tengok benda-benda tak berfaedah. Contoh dekat TikTok kan ada banyak kan. Video menari, berjoget sana sini kan, boleh elakkan daripada tengok-tengok benda macam tu. Kemudian kalau ada di antara awak mungkin tak tahulah kan, boleh janganlah baca penulisan-penulisan yang tidak baik. Contohnya memaki hamun pemimpin, lagi memaki hamun ni, tak puas hati tu, tak puas hati ni, kalau boleh elakkan. Sebab lagi apa lagi maksiat lain. Maksiat lain macam-macam. Duk buat TikTok, duk post benda tak menutup aurat dan sebagainya, kongsi benda yang tak menutup aurat dan sebagainya. Kita tak sedar, kadang-kadang kita duk upload tu ni dekat Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita tak tahu benda tu sebenarnya memberi kesan kepada kita. Maka boleh elakkanlah semua benda ni. Jadi boleh tak ulang sama-sama dengan Ustazah kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Kita hargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Yang ketiga, membanyakkan amalan. Yang keempat, hidup disayangi Allah. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Dan yang terakhir, dapat meninggalkan maksiat. Okey, faham Jadi ini antara kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Ada banyak, tapi ini Ustazah compilekan ataupun Ustazah kecilkan skop kepada 6 sahaja. Seterusnya, sekarang kita nak tengok, kita bincang sama-sama berkenaan dengan kesan kita meyakini nama Allah bersifat Al-Hasib daripada surah apa? Surah Al-Zalzalah ayat ke-7. Saya nak tanya, apakah yang kamu faham berdasarkan gambar dan maksud ayat di bawah? Baik, kita tengok. Allah berfirman, maksudnya, maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar ataupun seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam buku amalannya. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya walaupun awak melakukan, zarah tu kecil tau. Zarah tu kecil. Okay, kalau awak buat amalan yang kecil pun, kecil tu macam mana? Awak kutip rambut, awak kutip sampah dekat atas lantai contohnya. Misalnya kat rumah kan ada sampah tisu, kutip buang. Itu pun Allah hitung sebagai amalan yang baik.
Apatah lagi kalau awak solat sunat, lagi awak macam-macam, awak tolong kawan-kawan PDPR, panggil kawan-kawan yang tak pernah join PDPR ni, join lah PDPR. Itu pun satu nikmat ataupun satu kebaikan yang Allah akan bagi. Dan Allah akan catat bentuk dalam buku amalan. Kita tengok contoh gambar yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat apa? Dia zikir. Kita zikir pun merupakan sekecil-kecil amalan. Benda ni pun kita akan dapat kebaikan daripada Allah. Kita akan dapat pahala daripada Allah. Allah hitung semua ni. Setiap perbuatan kita ingat, setelah kata apa? Setiap perbuatan baik ataupun buruk kita dihitung. Kita akan dikira benda tu dan akan dipancarkan ataupun akan dinilai lah nanti di masa hari akhirat nanti. Kita akan ada timbang. Kita nak tahu kita nak masuk mana, syurga ke neraka dengan amalan yang kita buat. Seterusnya membantu ibu bapa. Membantu ibu bapa ni kita buat baik lah. Kan? Kita buat baik. Maka setimpallah ganjaran. Hati mak senang. Allah pun sayang kita pun gembira kan. Seterusnya membantu orang yang dalam kesusahan. Membantu orang yang dalam kesusahan ni mesti saya kata tadi lah. Kalau sekarang kan kita PKP, COVID, tak boleh nak pergi jumpa orang kan. Kita menderma, kita bersedekah di akaun-akaun yang sah lah, yang betul lah. Kalau boleh, semak dulu sebelum buat pendermaan. Yang seterusnya, menunaikan tanggungjawab sosial. Menunaikan tanggungjawab sosial ni macam baru gotong royong, bersihkan kawasan sekolah. Kan? Tapi sekarang waktu tak boleh pergi sekolah kan. Bersihkan kawasan rumah dengan mak ayah, dengan kakak, abang, adik-adik. Petang-petang tak hujan tu, pergi keluar outside kat laman, kutip daun ke, kan, cuci longkang rumah, kalau duduk rumah taman, sapu sampah dalam rumah dan sebagainya. Benda tu boleh menyenangkan ramai pihak. Kita selesa, mak ayah senang, Allah pun sayang. Okay, seterusnya. Tadi kita tengok surah Al-Zalzalah ayat ke-7, sekarang kita tengok ayat ke-8 pula. Okay, Allah berfirman lagi yang bermaksud, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihat dalam buku amalannya. Tadi kita kata apa? Tadi kebaikan, ini kejahatan. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dia kata sebesar mana pun kebaikan, seberat zarah mana pun kebaikan yang awak buat, Allah akan kira dalam buku amalan kita. Begitu juga dengan ayat ke-8. Ayat ke-8 Allah kata sebesar mana pun kejahatan yang awak buat, kan, tak kisahlah dia besar ke kecil, benda tu akan dilihat dalam buku amalan kita. Contoh, mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain ni, contoh mudah, awak curi hadiah kawan awak, ataupun awak dulu kat sekolah kan, awak nak pemadam, tak ada. Awak buka aku tak bisa kawan, awak ambil, awak curi. Boleh lah, dia ni banyak pemadam, aku ambil satu, dia tak perasan kot. Contoh, itu salah lah. Okay. Yang kedua, satu hari nanti saya mahu berjaya seperti dia, mudah berputus asa. Macam ni contoh baik. Tapi kalau awak tengok kawan-kawan awak kan, contoh bulan berapa, bulan lepas Nawal dengan Zarif kan, dapat hadiah belajar cemerlang pendeta PDPR kawan-kawan lain macam aku tak ada harapan nak dapat CJ macam tu. Tak apalah, tak payah buat lah kerja, tak boleh lah macam tu. Benda macam tu Allah ingkar, Allah tak suka. Seterusnya, menganiaya orang lain. Menganiaya orang lain dengki. Awak dengki dengan kawan-kawan awak dengki dengan adik-adik awak. Awak tak puas hati lah dengan kakak awak. Apa benda ni? Kenapa kakak boleh beli iPhone? Kami tak boleh beli iPhone. Dengki. Lepas tu buat apa? Calakkan phone kakak apa semua kan? Itu tak boleh lah. Kan, itu salah. Dan tidak membantu ibu bapa. Tidak membantu ibu bapa ni macam ni. Tengok, Naim, mari tolong ayah. Sekejap ayah. Sekejap lagi lah ayah. Kita kata start dulu ayah. Abang start. Saya nak buat benda lain. Contoh. Kan, benda tu tak boleh lah. Elakkan. Sebab apa? Allah pun tak suka. Mak ayah pun cik hati. Kan, tolonglah. Kan, kita duduk rumah ni. Banyak kena tolong mak ayah. Sebab lepas ni kita tak tahu masuk kelas menengah nanti duduk asrama dan sebagainya. Dah berjauhan dengan keluarga dan sebagainya. Baik, jadi daripada surah Al-Zalzalah tadi, kita tengok ayat 7 dan ayat 8 ni menerangkan pada kita lah. Tak kira lah sebesar mana pun kejahatan dan juga kebaikan yang kita buat. Walaupun sekecil-kecil zarah ataupun sebesar-besar lautan sekalipun, benda itu akan dilihat, akan dihitung oleh Allah dalam buku amalan kita ataupun dalam buku amalannya kepada kita lah. Contoh seterusnya. Baik, seterusnya kepada aktiviti lah. Untuk aktiviti,
Ustazah nak awak mengkelaskan kesan meyakini nama Allah Al-Hasib dan akibat tidak meyakini nama Allah Al-Hasib ke dalam kumpulan yang betul. Ini kita akan guna aplikasi Waqwalah. Nanti Ustazah dah bagi link di WhatsApp. Awak jawab. Kemudian lepas awak jawab, awak screenshot lah markah awak macam mana. Awak hantar pada Padlet Pendidikan Islam. Dan sebenarnya Ustazah boleh akses. Jangan lupa bila masuk je link, bubuh nama penuh supaya Ustazah dapat senang nak akses nama awak. Takut tak ada kekeliruan dan sebagainya. Seterusnya, bahagian kedua. Tadi kita tengok kesan, sekarang kita tengok bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Bukti-bukti nama Allah Al-Hasib ada 6. Saya sebut satu-satu. Okay, yang pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk dia diadili perbuatan setiap manusia. Kita tahu hari kiamat ni kan. Hari kiamat ni hari pembalasan. Inilah bumi musnah, segala alam, seluruh alam, semesta alam musnah. Sebab kita nak masuk alam baru, kita dah nak masuk dunia baru. Itu hari kiamat. Di hari inilah kita akan dihitung. Okay, amalan baik kita dan amalan buruk kita dan gimanakah kita nak bawa. Itulah yang kedua. Poin yang kedua, dicipta syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Kalau kita baik, kalau kita soleh, kita beriman, kita Islam yang beriman, maka syurgalah tempat kita insyaAllah. Kan? Tapi yang ketiga, poin yang ketiga, dicipta neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Orang yang ingkar ataupun orang yang enggan menerima arahan, juga perintah Allah ataupun perintah segala yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Okey, jadi tadilah pada hari kiamat ni hari pembalasan. Hari pembalasan daripada situlah kita dihitungkan semua balik amalan kita, apa yang kita buat sepanjang hidup dekat dunia ni. Dan kemudian kita akan dibawa ke syurga sekiranya kita ni Islam yang soleh ataupun Islam yang beriman. Tapi kalau kita ni Islam yang tak beriman ataupun kita ingkar pada perintah Allah, maka neraka lah tempat kita tuju. Na'udzubillah min zalik, memang kita tak mahu. Seterusnya yang keempat, malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Ini awak tahu kan, daripada darjah 1 lagi, daripada darjah 1 benda ni disebut-sebut mak ayah kata tu, malaikat duk catat tu kiri kanan tu, benda baik benda buruk. Ini bukti-bukti Allah tu maha menghitung. Kita tak, memang Allah hitung, tapi Allah ada pembantu. Kan Allah ada pembantu kita, macam ada malaikat yang membantu Allah melakukan kerja ni, insyaAllah. Tolong kita duk tengok hari-hari ni. Malaikat tengok kita hari, malaikat dengan Allah SWT tengok kita hari-hari. Setiap masa ada tempat. Tengok balik pengertian kan. Tu. Jadi daripada bukti catatan tu lah, kita akan dibawa nanti pada hari pembalasan. Kita akan timbang kan. Kita timbang nanti di pada mahsyar. Kita tengok siapa dia buat baik, siapa buat jahat. Mana satu tempat dia, syurga ke neraka. Kemudian yang kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Adanya timbangan mizan, itu neraca timbangan amalan. Inilah masa ada pembalasan nanti, mizan ni lah yang nak timbang. Bukan, mizan ni bukan orang tau, dia neraca timbangan amalan. Neraca timbangan ataupun penimbang amalan. Jadi penimbang mizan ni lah yang akan timbang amalan awak di dunia, pada hari akhirat kelak. Bukan awak je, amalan ustazah, amalan mak ayah kita, amalan adik-adik kita, semua orang tak terkecuali. Okey, dan yang terakhir, penciptaan alam memberikan manfaat kepada manusia. Penciptaan alam memberikan manfaat kepada kita. Alam tu apa? Dunia sekarang lah. Kan? Awak boleh buat rumah, awak boleh tanam pokok, awak boleh tangkap ikan dekat laut, awak boleh tangkap ikan dekat sungai dan buat itu sebagai makanan. Dan kita boleh katakan, apa yang ada atas muka bumi ni, tak kisahlah kecil atau besar, merupakan satu rezeki yang menyenangkan kita. Walaupun orang tu tak ada rumah, setengah orang tak ada rumah kan, tapi dia ada tempat untuk berteduh setidaknya. Duduk dalam kota pun, itu pun memberikan manfaat kepada kita. Apa semua benda Allah dah bagi dah kita. Kita je nak gantikan dengan amalan, nak bawa akhirat nanti. Okey, jadi apa itu bukti-bukti nama Allah Al-Hasib? Pertama, adanya hari kiamat. Yang kedua, ada syurga dan neraka untuk orang ada syurga untuk orang soleh dan neraka untuk orang yang ingkar. Yang keempat, malaikat raqib dan atid mencatat amalan kita, okay, baik dan buruk. Yang kelima, adanya penimbang mizan, nak timbang amalan kita nanti di akhirat. Yang keenam, adanya alam yang Allah ciptakan kepada kita yang memberikan manfaat kepada kita ataupun faedah kepada kita. Okay, jadi daripada situ, daripada bukti yang saya terangkan tadi, saya nak awak buat pula latihan untuk aktiviti 2. Sesuaikan bukti nama Allah Al-Hasib
Yang kedua, tuliskan cara kamu dapat memanfaatkan nikmat yang Allah berikan berdasarkan pernyataan yang Ustazah tunjuk lah. Okay, guna aplikasi Kelas Kid ni awak tak perlu submit apa-apa. Sebab Ustazah boleh akses benda ni secara atas talian. Jadi bila awak type, awak dah padankan tu, memang Ustazah akan nampak jawapan awak terus lah. Tapi kalau awak rasa nak lebih secure, awak boleh screenshot ataupun tangkap layar awak punya phone ataupun laptop, hantar di ruangan Padlet seperti biasa. Seterusnya, yang terakhir, bahagian ketiga, kisah Uwais Al-Qarni dan juga rumusan. Saya tak pasti sebutannya macam mana, dan juga rumusan tajuk nama Allah Al-Hasib. Kehidupan Al-Qarni. Kehidupan Uwais Al-Qarni yang diredai Allah. Saya nak kongsilah sedikit kisah sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Tengok. Kotak pertama. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang saleh dan rajin beribadah. Seorang yang rajin beribadah. Beliau tinggal di Yaman. Yaman tu kat mana? Negara Arab lah. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Hidupnya memang kita hidup macam-macam. Kan? Nak tu, nak ni. Tapi Uwais Al-Qarni ni buat apa? Hidup semata-mata nak mencari keredaan Allah SWT. Redha Allah tu apa? Redha Allah tu maksudnya benda yang Allah restu, benda yang Allah sayang, benda yang Allah suruh. Dan beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Jadi beliau memelihara dan juga menjaganya dengan sangat baik. Ini mak dia. Jadi Uwais Al-Qarni ni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dia nak jumpa Rasulullah SAW. Jadi keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh tu. Sebab apa? Dia sayang sangat kat mak dia. Dia tahu mak dia sakit kan. Mak dia sakit, mak dia lumpuh, mak dia dah tua. Walaupun dia berasa nak jumpa sangat Rasulullah, dia tak sanggup nak pergi ke Madinah. Sebab apa? Sebab apa? Dia tahu mak dia tua dan lumpuh. Ketika itu sakit kan. Terus yang ketiga, pada suatu hari, ibu izinkan saya bertemu Rasulullah. Dia minta dekat mak dia, ya ibu, Uwais nak pergi jumpa Rasulullah ni dekat Madinah. Ibu dia cakap, pergilah wahai anakku, temui Rasulullah. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang. Cakap macam tu. Mak dia kata, pilah jumpa Rasulullah, pilah jumpa Rasulullah. Dengan redha lah, dengan izin mak dia lah. Dia mak cakap, bila dah jumpa Rasulullah SAW, pulanglah. Kan? Dan yang keempat, Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga mak dia. Menjaga mak dia ni lah, kan? Sebab apa tak siapa jaga kan? Dan beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Jauh lah, Yaman dengan Madinah ni sangat jauh ya anak-anak. Kemudian sampai di rumah Rasulullah, baginda tiada di rumah kerana berada di Yaman, di medan perang. Dan yang kelima, Uwais sangat sedih kerana kerana hajatnya bertemu Rasulullah tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang saleh dan mentaati perintah Allah. Dan yang keenam, perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Kenapa? Bukti dia, walaupun dia kata apa yang nak disampaikan daripada kisah ini ialah walaupun Uwais ni pergi Madinah nak jumpa Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada kan, sebab Rasulullah pergi ke medan perang, dia tak berusaha untuk pergi pula medan perang itu kan, untuk cari juga Rasulullah, tapi sebaliknya dia memilih untuk pulang sebab dia ingat janji mak dia. Dah sampai sana nanti jumpa Rasulullah, baliklah. Dan dia pulang. Jadi bila Rasulullah dengar dari kisah ni, Rasulullah mendoakan dia, memuliakan dia dengan menjadikan setiap doa ataupun setiap hajat si Uwais ni dimakbulkan kan. Maksudnya kat sini Uwais tahu Allah, kita berjanji dengan mak kita, jadi berjanji tu pun kita kata sebagai Allah, kalau kita ingkar maka buruklah jadinya, tapi kalau kita patuh baiklah jadinya. Jadi rumusan, kita wajiblah beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan kita dan menjadi manusia yang bersyukur. Walaupun dia tak dapat jumpa Rasulullah, dia tak kecewa, malah dia balik juga jumpa mak dia yang sakit tu. Dan juga kita perlulah berhati-hati pada setiap perbuatan kita. Kita ada janji dengan mak kita suruh balik, mak kita pesan kita balik, kita baliklah. Janganlah kita ingkar, kita mak selalu
tunggu selalu sehari nak tunggu Rasulullah balik tu. Tak boleh lah macam tu. Sebab mak dia apa? Segeralah pulang. Dia faham Baik, jadi untuk aktiviti ketiga, Ustazah nak awak buat aktiviti live worksheet. Kena silap Ustaz Edith. Dan live worksheet ni awak perlu padankan. Padankan rumusan-rumusan, soalan-soalan dengan jawapan yang betul. Ni. Okay, rumusan-rumusan tu dengan jawapan yang betul. Dan Ustazah rasa itu sahaja untuk hari ini. Ustazah tanya kamu, apakah yang kamu faham tentang pembelajaran pada hari ini? Ya, kita belajar macam-macam. Kita tengok kesan Allah, kesan kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib, dan juga kita tengok bukti kita nama Allah bersifat Al-Hasib tu. Contoh kesan apa? Kita bersyukur, lagi kita buat banyak amalan dan sebagainya. Contoh bukti? Ya, betul, ada hari akhirat, ada syurga dan neraka, ada rakib atid, malaikat rakib atid cantik amalan dan sebagainya. Jadi saya rasa baik, jadi saya rasa untuk kelas hari ini itu saja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain hari. InsyaAllah minggu depan kita teruskan dengan kelas secara atas talian. Baik, Assalamualaikum.